أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qauminal bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Allahumma yasir wa la tu'asir fa inna taysira kulla 'aisir 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimulakan, yang dikasih Imam Masjid Jami' Bukit Pasir, yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak-bapak haji, bapak-bapak, ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia, pada malam yang berbahagia ini. Allah masih lagi memberi peluang untuk kita melakukan ibadah. Kalaulah ramai sahabat yang telah dihentikan ibadahnya, yaitu kembali akan kepada Allah, maka kita masih lagi untuk berrehlah di muka bumi Allah ini. Tapi sahabat yang dirahmati Allah, betapanya kita rehlah di muka bumi Allah ini, kita jauh dengan Allah. Hari ini terpancar jauhnya kita dengan Allah, walaupun kita salat berjamaah. Tapi kita lupa dengan baginda Rasulullah. Rasulullah lah penyuluh kita. Rasulullah memberi syafaat kubra pada kita besok di yaumul akhirat. Ketika mana kita di depan Allah, kita lupa dengan Rasulullah, wa imma nak solat sekalipun. Tanya diri kita ini, sudahkah aku berselawat sebelum berdepan dengan Allah? Bagaimana mungkin terangkat solat kita lupa dengan Rasulullah, sahabat? Akhir zaman ini Rasulullah dilupakan. Perintah Allah tiap Jumat diingatkan pada kita. Tapi ketika mana nak menghadap Allah, kita lupa dengan Rasulullah. Sudahkah kita berselawat sebelum solat? Tanya diri kita. Tanya diri kita. Selesai solat, selawatkah kita? Mana selawat? Rasulullah mengintai kita. Mana selawat ya umatku? Kerana itulah keampunan yang Allah nak bagi melalui selawatku. Sahabat Nabi Adam alaihissalam, dosanya cuma satu di surga, ditendang keluar oleh Allah. 100 tahun Nabi Adam berdoa mohon keampunan, Allah reject. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin. 100 tahun Allah tolak mentah-mentah. Jibril yang mengiringi akan Nabi Adam terlalu berkecamuk. Kenapa Allah tak ampuni dosanya? Walaupun dosanya cuma makan saja. Kita dosanya apa, sahabat? Subhanallah, na'udzubillah. Allah
Maka diperintahkan oleh Jibril kepada Nabi Adam alaihi salam, "Ya Adam, engkau datang dari tempat yang tinggi dan mulia, yaitu syurga. Cuba engkau cari tempat yang tinggi supaya Allah dengar apa yang kamu pohonkan." Dan Allah sebenarnya maha mendengar. Diajaknya akan istrinya Siti Hawa setelah 100 tahun berdoa pada Allah. Allah tak terima. Diajaknya Siti Hawa menaiki Jabal Rahmah. Ketika itu tak ada nama lagi. Ketika itu tak ada nama lagi, sahabat. Dipanjatnya, didakinya Jabal itu, gunung itu, bermunajat pada Allah, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakuna minal khasirin." Allah tak terima lagi akan taubatnya. 100 tahun, sahabat. Kita dah 100 tahun. Dah ada. Tak ada can nak diampuni dosa. Apa yang kata Jibril? "Ya Adam, kamu pergilah ke timur, kerana di sana ada satu tempat yang kamu akan tahu bagaimana kamu nak berdoa pada Allah. Pujilah akan kekasihnya Muhammad sallallahu ala habibi Muhammad." Maka Jibril turun daripada jabal yang tinggi, gunung yang tinggi, diajaknya ke timur istrinya. Lalu terpandanglah di Baitul Atiq tulisan yang menyeru sallallahu ala Muhammad. Diriwayatkan, sahabat, Jibril memerintahkan supaya dikelilingi akan Baitul Atiq itu. Kerananya Jibril memberi pesan. Satu ketika dulu para malaikat membantah, akan dijadikan engkau dulu, ya Allah, engkau jadikan manusia untuk memerintah bumi ini hanya untuk menumpah darah. Cis, kata Allah, engkau tak tahu apa yang aku tahu. Maka semuanya tunduk, semuanya berdosa dengan Allah, cuma hanya memberi idea. Kata Allah, diperintahkan supaya kelilingi itu Baitul Ma'mur. Selagi aku kata belum. Sedang dikelilingi sehingga hari ini, sahabat. Tiada hentinya malaikat sami'na wa ata'na. Tanpa hentinya dia. Ketika mana Adam sampai saja di Baitul Atiq, terpancar sallallahu alaihi Muhammad dan dikelilingi, diriwayatkan 7 tahun mengelilinginya. Ada setengah riwayat 70 tahun. Berputar. Allah tak ampuni lagi dosa. Setengah riwayat cukup 7 tahun. Maka kabar gembira yang disampaikan melalui Jibril, "Ya Adam, hari ini diampuni dosamu kerananya sallallahu alaihi Muhammad." Maka sujudlah Adam yang sekarang popularnya dipanggil Multazam, tempat mustajabah doa. Kerananya hanya sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kita ni, sahabat, terlalunya sayang pada kita, sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Apa Allah sebut lepas itu? Wa huwal azizul ghafur. Apa tu? Kita jangan hanya baca tapi tak tahu. Itulah istimewanya kita umat Muhammad. Allah kata, "Wa huwal azizul ghafur." Sayangnya Allah, saking sayangnya Allah, saking. Tahu saking tak, Pak? Saking sayang ni cakapnya apa? Terlalu, bukan terlalu. Terlalunya itu tak boleh diungkap lagi. Terlalu sayang kepada umat kekasihnya. Siapa umat kekasihnya? Umat Muhammad. Tapi kita tak mengenang jasa.
Sehingga Allah berselawat kepada Rasulullah. Diarahkan malaikat berselawat. Kita nak depan Allah, ampah. Selawat pun tak ada. Nak depan Allah, Allahu Akbar. Allah apa? Apa engkau dia kata? Mana selawat? Tanya diri kita sahabat. Ketika mana kita menghadap Allah, tak pernah nak berselawat. Allah sahabat. Allah dah sebut, dah perintah. Engkau nak jumpa aku, selawat dulu. Nak masuk rumah Allah, bagi salam dengan Allah. Bagaimana bagi salam? Lantas Allah menjawab, tidak lain, tidak bukan, hanyalah selawat. Sebab sekali selawat, Allah balas. Cuba yang lain, zikir, la ilaha illallah, assalamualaikum, subhanallah, ada Allah balas? Allah tak ada balas pun sahabat. Tapi kita selawat sekali, on spot, Allah kasih berapa? 10 sahabat. Terus masuklah ke rumah aku, kata Allah. Tak, kita tak perasan. Kalau lah kita tunggu mak, tiba-tiba walaupun kawan kita masuk terjah aja, setiap bulan parang datang ke leher tau. Engkau ni kenapa tak bagi salam? Biadab sungguh. Oh, kita ini selalu hidup biadab sahabat. Masuk rumah Allah pun tak bagi salam. Rumah ni siapa yang jaga? Pengurus dengan imam ke? Ini namanya Baitullah. Bait itu rumah Allah. Oleh kerananya Baitullah, nama itu satu. Seperti yang namanya Allah, maka yang lainnya disebut masjid. Apa maksud masjid? Rumah Allah. Surau, rumah Allah. Musalla, rumah Allah. Tempat solat, rumah Allah. Semuanya rumah Allah. Wajar kita muliakan. Tapi ini sahabat, berapa ramai orang yang menghadap Allah secara individu. Solatnya solat sunat, tak pernah nak memuji Rasulullah terlebih awalnya. Terus saja. Wa imah solatnya rawatib, rawatibnya tak pernah miss. Tapi tak pernah memohon pada Rasulullah recommendation untuk diangkat solat kita. Kita nyel-nyelan, rumoso kita ini hebat, ini kita. Mula solat tak berselawat, habis solat tak selawat. Kita ni nak jadi apa? Hebat sangat ke kita ini? Itu satu sahabat. Saya dah ungkapkan beberapa kali. Kenapa? Jangan lupa selawat. Kerana Allah yang perintahkan. Kau nak jadi orang beriman tak? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Selawat pada Rasulullah. Nak depan Allah tak berselawat, habis solat tak ada selawat. Kita tak ikut orang dulu, orang zaman biyen dulu, Pak, yang lama-lama. Habis solat apa yang dibaca? Habis solat, dia salam-salam masa itu, apa yang dibaca? Karaoke ke? Oh Pak, bacanya apa? Orang dulu, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah pusing ni selagi salam belum habis. Betul tak Pak? Zaman dulu. Kenapa? Orang yang berselawat dan bersalaman, kata baginda Rasulullah apa? Akan berguguran dosanya. Kita sekarang ni dosa tak gugur, semua tak ada, nemplok makin banyak. Nih, itu. Memang nak kena kita tegas dengan Rasulullah sekarang ni, menunggu menilik kita. Rasulullah hadir tak? Hadir Rasulullah. Rasulullah tak pernah disebut summa ila arwah, tak pernah. Rasulullah disebut ila khadratin Nabi. Kenapa ila khadratin Nabi? Sebab Rasulullah tidak wafat. Rasulullah sentiasa hidup dan sentiasa berada di sisi kita. Perbanyakkanlah selawat, maka Rasulullah sangat kenal dengan kita. Ini selawat pun tanda macam ni. Ini sahabat, tolong ambil perhatian kita. Kita saling fazakir in nafa'ati zikra. Supayanya kita ini diingati dan disayangi oleh baginda Rasulullah. Dulu sahabat,
Orang yang habis sholat nih berputar bersalam-salaman Allah. Sekarang COVID, salam nanti jadi apa? Kalau kena sakit itu apa namanya? Kelompok tuh ada membawa penyakit COVID-nya apa namanya? Alah, lupa pula saya. Klaster pula. Apa namanya? Klaster. Ini klaster masjid Bukit Pasir lah Moncar. Apa nih klaster nih? Penyakit semua Allah yang turunkan. Berdoa dengan Allah setiap kali adanya kunun nazilah, tapi orang mempan. Kenapa? Sebab kita tidak pernah menerima hidayah. Setiap hari kita mohon pada Allah, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, aku mohon hidayahmu ya Allah. Keluar masjid, ngata orang lagi, hidayah benda. Keluar lagi, masih lagi nak. Ustaz ni teruk lagi hari ini. Marah-marah hari ini. Hidayah apa kita dapat? Kita minta hidayah Allah hari-hari. Tapi belum lagi memahami illallah minallah. Rukun iman yang ke-6 pun kita belum lagi kecacalan, sahabat. Yang baginda Rasulullah, rukun iman yang ke-6 itu adalah qada dan qadar. Kita belum paham, taunya qada dan qadar aja. Jangan tak pahami itu. Kerananya sahabat Rasulullah sentiasa menanti, aku rindu, kata Rasulullah. Ulang 3 kali, aku rindu ya Rasulullah. Kau rindu pada siapa? Umatku. Adakah aku bukan umatmu? Adakah kami ini bukan umatmu? Bukan, kata Rasulullah. Kenapa? Aku nampak engkau. Yang aku rindu umatku bila akhir zaman. Kenapa? Dia sentiasa ingat aku. Ketika mana depan Allah, ingat aku. Selesai jumpa Allah, ingat aku. Jalan-jalan, ingat aku. Kerana orang yang berselawat pasti berzikir pada Allah. Kalau kita zikir la ilaha illallah, nama Rasulullah tak ada. Tapi kalau kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad, nama Allah ada, tertera. Hebat. Itu sebab Allah pun berselawat, sahabat. Jangan tinggalkan. Yang pertama. Yang kedua, sahabat, antara selawat dengan zikir la ilaha illallah tidak boleh dipisahkan. Kita ini kadang-kala tak paham bagaimana nak berzikir kalimah la ilaha illallah. Kita rumus dah boleh. Ditanya di mana kamu nak letakkan. Walaupun zikirnya kita ribu-ribuan, apabila kita pindah negara, kita duitnya berjuta, kita nak cuba pergi Singapura sajalah. Duit juta-juta banyak. Kalau kita nak dapat keluarkan duit di Singapura, kita simpan duit kat mana? Bawah katil. Boleh. Nak pergi Singapura. Duit banyak ni, juta. Taruh bawah katil, pergi Singapura. Jadi miskin kita di Singapura. Singapura diumpamakan alam barzah, alam akhirat. Kita bingung lah, aku kan kat dunia banyak zikir mana pergi. Sebab kita tak pernah simpan zikir itu. Tak pernah kita meteraikan zikir itu diletakkan di tempatnya. Kalau duit banyak, letaklah dalam bank. Pergi Singapura cocok saja. Taklah kedandapan, kata orang kampung sini lah agaknya lah. Wallahu a'lam. Duitnya banyak, kau kan orang sugih. Kat dunia kau kan ahli zikir. Mana zikirnya? Entah mana. Kat mana kau letak? Entah, aku main gitu aja. Wah, itu kata Pak Guru. Kalimah la ilaha illallah di bibir, di mulut saja. Bagaimana nak meletakkan sehingga ke dalam latifah? Letakkan di dalam makamnya. Nak mengungkap pun tak paham. Kenapa? La ta'zim dengan la tabriyah. Bagaimana nak ungkap? Sahabat, pelajari yang ini. Bukan sembarangan kalimah ini nak diungkap. Allah firmankan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir, kata Allah. Peganglah semua wahai manusia kalimah la ilaha illallah, itulah keampunan yang kuberi. Rasulullah pun sabdakan afdalu zikri fa'lam
Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Tapi bagaimana? Berapa ramai orang yang mengungkap menyalahi akan kaifiyah. Ketika mana la ta'zim dan ketika la tabariyah. Bukan sembarangan. Kerana dia mempunyai dua darjat yang berbeza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah mengikut matnya, kata baginda Rasulullah. Tahu mengikut mat? Mengikut hukumnya. La pertama disebut ta'zim, mengagungkan Allah. 6 harkat wajib. Kalau tak, haram hukumnya. Bagaimana ungkap la ta'zim ini? Bagaimana caranya? Pelajari. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, fazakir inna fa'ati zikra. Fazakir, belajarlah ilmu zikir. Inna fa'ati zikra, barulah amalkan zikirnya. Kerana fazakir huruf baris bawah, zikra baris atas. Setiap huruf berbaris bawah adalah perintah Allah untuk kita belajar, untuk kita fahami, untuk kita hayati. Huruf berbaris atas perintah Allah untuk kita melakukan ibadah, tinggal lakukan melalui huruf berbaris bawah. Itu sebab Al-Quran diturunkan alif yang pertama hurufnya berbaris bawah, dia tak akan atas punya. Tak ada akra, tapi ikra. Suruh baca, bukan baca nunung, tapi pahami, hayati. Jadi kalau dah belajar ilmu zikir, maka zikirlah. Bagaimana cara? Ini sahabat. Kekadangnya Bilal ini pun azannya sehingga boleh jadi haram. Minta maaf saya tak tahulah. Bagaimana? Itu sebab kita ini yang paham la ilaha illallah pun jawabnya lain. Kalau orang yang kita dengar majlis tahlil, imamnya baca Abdullu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, jawabnya apa? Dijawab apa sahabat? Ini sudah saya terangkan lepas. Apa jawabannya? Kita ini, baginda Rasulullah sebut sahabat, barang siapa yang tak nak menjawab kalimah ini ketika mana sakaratul maut, tak boleh ungkap sahabat kalimah itu. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalam hidupnya boleh ungkap kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Tapi macam mana kita ungkap kalimah la ilaha illallah kalau tak dilazimkan, simpan kat dalam? Jadi rupanya sahabat yang dirahmati Allah, kalimah la ilaha illallah ada mempunyai kaifiyah. Tak boleh sembarangan. Kalau dia single, bacanya macam mana? Kalau dia double, bacanya macam mana? Masih salin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum kena lagi sahabat. Macam mana nak baca yang tabriyah itu? Tabriyah itu 2 harkat sahabat la. Ta'zim la-nya 6 harkat. Faham ilmu tajwid tahu tak ni? Dari ilmu tajwid. Ada kelas tajwid kan? Ta'zim berapa harkat? Kalimah apa ta'zim? JDT. Oh, JDT Darul Ta'zim. Saya ada juga grup JDT. Tapi JDT berselawat. Apa JDT? Jadikan diri tenang, berselawatlah. Tuh, kumpulan yang dibelaf sekarang seluruh Asia Tenggara dipelopori oleh Juhur. Kerana JDT bukan Juhur Darul Ta'zim, tetapi hanya tumpang tui kepopuleran JDT bola sepak. Diwujudkan JDT, rupanya jadikan diri tenang, berselawat. Apa selawatnya? Selawatnya yang diajarkan oleh guru pembimbingnya adalah sallallahu ala Muhammad. Itu selawat Jibril.
Tapi berapa ramai yang nak masuk? Sebab rasa tak doyan agaknya. Kalau kita berjamaah, kukuhlah kita. Kalau seorang-seorang, belum tahu lagi. Hari ini selawat dah berapa? Dah berapa kita selawat? Dah ada 10.000. Macam mana nak dapatkan 10.000 hari ini? Dengan cara berjamaah. Berjamaahlah kita. Kalau solat seorang, dapat berapa? Solat seorang ni, dapat berapa darjat ni? Berapa? Solat seorang aja. Satu aja lah. Kalau berjamaah 27. 27 kan? Sama tak solatnya? Ada lain ke dia sujud ke belakang, dia sujud ke depan? Baru dapat 27. Sama kan? Tapi kenapa hebatnya berjamaah dapat 27? 27 basic. Just basic. Naik lagi 10. Kenapa? Rasulullah sebut dah. Satu huruf Al-Quran yang dibaca, satu darjat. Satu huruf tu. Kalau kita gabung-gabung berapa? Ya Allah, bukan 27 aja. Rupanya tak tahu nak kira. Hanya Allah saja. Itu sebab umat Muhammad terlalunya unik. Tapi suruh selawat, kita nak solat sahabat, tak ada selawat, Allah tak pandang. Dalam ilmu tasawuf. Kerananya apa? Bila kita selawat, Allah balas. Rupanya kau solat. Padahal Allah Maha mengetahui. Kerananya kebesaran selawat, kerana Allah selawat, Allah pun perhati kita. Kerananya rukun ihsan, apa dikatakan rukun ihsan? Kita ada berapa rukun? 13 ilmu yang wajib dipelajari. Pertamanya ilmu kalam, keduanya ilmu ghaib, ketiganya ilmu Islam, keempatnya ilmu iman, kelimanya ilmu ihsan. Apa ihsan? Ihsan apa? Driving school. Ihsan namanya. Ihsan, lakukan ibadah umpama kita melihat Allah. Kalau kita tak nampak Allah, maka sebenarnya Allah sangat melihat kita. Jadi lakukan ibadah dengan penuh tawadhu, dengan penuh keinsafan. Apa yang kita bawa sebenarnya? Ini yang menjadi kita lemah dalam melakukan apa ibadah pun. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, sudah dipeturunkan pada semua sahabat, kuncinya segala ibadah 5. Apa 5 itu? Pertamanya istihazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang keduanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiganya istighfar benar. Benar. Ada istighfar benar, ada. Ramai yang istighfarnya astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sampai kiamat pun Allah tak ampuni dosa kita. Hak Allah tak pernah tertunai. Apa hak Allah? Setiap huruf berbaris depan. Setiap huruf berbaris depan hak Allah. Itu sebab Allahu Akbar. Hak Allah jangan tak. Allah solat tak sah. Dibaca macam mana? Allah. Tadi suara terus. Allah aja. Tidak sah solat. Fahami kalimah ataupun rukun qauli di dalam solat. Solat. Allah ini solat sunan. Allah. Allah. Tak sah solatnya sahabat. Kenapa? Tidak dikaulikan kalimah Allahu Akbar. Kenapa? Kalau cuma Allah, Akbarnya dalam mati, tidak sah. Jaga yang ini. Selama solat apa? Solat sunat banyak, tapi Allah tidak memenuhi rukun dan syarat. Kerana 2 rukun qauli yang kena tepat dan jihar. Kalau tak sah solat. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kalimah la ilaha illallah, kalaulah diungkapnya la ilaha illallah satu ayat ini sekali,
wajib dilakukan la itu 6 harkat. La ilaha illallah. Selalu kalau majlis zikir. Zikir kita terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kat situ pending. Kenapa? Rasulullah dah bagi tahu dah. Barang siapa yang membaca la ta'zim itu mengikut umatnya, kalimah la ilaha illallah, maka diampuni oleh Allah 1000 dosa besar pada diri orang itu. 1000 dosa besar, sahabat. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kalau dia tak ada dosa besar macam mana diampuni dosa-dosa besar kaum keluarganya? Kaum keluarganya pun hebat-hebat orang macam mana ya Rasulullah diampuni di sekelilingnya? 40 orang, 40 belakang kanan, 40 kiri, depan, belakang, atas, bawah. Duduk rumah flat. You know? Ada duduk orang flat, ada. Tingkat 40. Jadi 40 bawah, 40 atas. Sana 40, sana 40. Orang yang berdekatan. Maksudnya dalam kampung tu. Kerana hebatnya kalimah la ilaha illallah. Tak percaya sahabat, tengok kalau orang tu belum Islam kan, dosa macam mana? Dosa orang bukan Islam macam mana? Dia tak ada dosa. Dan memang dia dosa je. Tak ada tauhid. Apabila dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosanya ke mana? Ada dosa lagi tak? Kosong. Dosanya kata Rasulullah mana? Sebesar alam pun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis, kosong. Kerana terlalu hebatnya kalimat la ilaha illallah. Sekarang ada orang mampu ke? Tak mampu sahabat kita buat. Dengar ke? Rasulullah menerima akan ijazah daripada Nabi Allah Ibrahim di langit yang ketujuh. Wahai Muhammad, ajarkan umatmu benih-benih syurga ini. Apa kalimatnya? Ya Ibrahim, Baqiyatu Soleh namanya. Apa dia? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimah 4. La ilaha illallah wallahu akbar. Apabila dibawa-bawa tak kuat. Sekarang kat masjid 3 je tinggal. Apa? Subhanallah. Lepas tu alhamdulillah. Lepas tu dilangkah. Dibaca apa lepas tu? Allah akbar. La ilaha illallah kat mana? Tinggal tanda. Time nak dah nazak, nak baca apa? Kalimah apa yang nak dibaca? Subhanallah. Ada. Rasulullah tak sebut gitu kan? Yang nak dibaca apa kalimahnya? La ilaha illallah. Itu sebab berat sangat kalimah ini, sehingga dikeluarkan daripada kalimah untuk kita berzikir. Kenapa? Angkaranya ulama-ulama Yahudi. Kalau orang dulu sahabat Pak, orang dulu tutu dulu, subhanallah subhanallah tak dengar. Dia lepas solat dia zikirnya apa? La ilaha illallahu, la ilaha illallah. Itulah zikirnya. Tanya orang dulu-dulu. Kenapa? Sebab inilah kalimahnya. Allah sebut. Sehingga Allah selar orang yang tak nak baca. Innahum kanu idza qilahum la ilaha illallah yastakbirun. Kenapa engkau masuk kat dunia disuruh baca la ilaha illallah? Engkau ni tanda. Kenapa? Kata Allah. Wah, itu yang menjadi masalah kita. Bila suruh baca la ilaha illallah tak faham nak baca macam mana? Panduan sahabat. Ketika mana baca la panjang 6 harakat, dibaca single. Kalau nak baca 2 harakat, la ilaha illallahu, la ilaha illallah. Dua ni dikembarkan. Baru bacanya pendek. Kalau di single, panjangkan. Sebab kalau majlis tahlil, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jawabnya apa sahabat? Apa jawapannya? Nak dijawab tak ni selalu?
Bahaya. Jawablah dengan kalimat la ilaha illallah jua. Kenapa? Lah itu memang jawabannya. Yang pergi lain tu kenapa? Belasah sajalah orang tu cakap gitu, aku ikut aja. Ni ilmu. Kenapa? Perlu jawab sama. Bilal pun azan. La ilaha illallah. Kita jawabnya apa? Sama kan? Kenapa apabila orang tu tak azan dia baca la ilaha illallah, kan jawabannya lain. Kita tak faham yang Allah sebut sabbataqallahu min qawli thabit. Yusabbitul ladzina fil hayatid dunya wal akhirah. Kita tak faham. Jadi orang cakap macam tu kita ikut. Itu sebab melakukan ibadah dengan ilmunya. Okay, sahabat. Pertamanya kalau nak berdoa nama Rasulullah sebut, jawapannya sallu alaihi. Lantas kita berselawat dengan Rasulullah. Kerana itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Itu ya cukuplah tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Barulah Rasulullah. Alhamdulillah. Umat aku kat Bukit Pasir semuanya memuji aku. Baru sambung. Dengar saja Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kena sambut. Jangan tak disambut. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, mohon ampun dan maaf. Cuma saya mohon pada sahabat, doakan saya insya-Allah ya, apa yang diberi jadual pada saya setiap lepas asar hari Ahadnya, tiap hari Ahad ada kuliah di dalam bulan Ramadan. Jadi doakan saya, kerananya pada 5 hari bulan saya dimasukkan ke hospital, 6 hari bulan operation, major operation, dan kalau diizinkan Allah untuk terus berbakti insya-Allah ya 7 atau 8 sekiranya ada kekuatan saya akan discharge mungkin. Didoakan, kerananya saya akan menjalani pembedahan. Sebelum itu berada di hospital pantai, tapi doktor pakar, Dr. Syafi'i telah hantar ke hospital kerajaan dan ditanggung ya. 5 hari bulan saya mungkin ditidurkan dan 6 hari bulan operasinya. Doakan sahabat, moga-moga apa yang dijalankan itu berjaya insya-Allah. Ya, insya-Allah. Bismillah. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zid adada sadaqal qa'imati sayyidina Muhammad rasul fadilah wa syarab durajin ya rabbana qamad bil ladhi wa'ada innaka la tukhlibu min anta arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, moga-moga kita bertemunya Ramadan ini ianya menjadi ibrah untuk kita untuk terus melakukan ibadah ke hadrat Allah dengan ibadah benar. Apa ibadah benar? Ibadah mengikut ilmu yang kita ada. Benarlah kata Allah, innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi mandangnya. Kecuali illalladzina amanu, kecuali mereka yang ada ilmu, kata Allah. Dalam tafsir biasa, kecuali mereka beriman. Ibadah belum kok dah beriman. Itu sebab simbolik yang Allah bagi. Illalladzina amanu, kecuali mereka ada ilmunya. Untuk apa ilmu itu? Wa amilu saleh. Amal soleh bagaimana? Wa tawasaw bil haqq. Huruf sumber di atas. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawa maksudnya apa? Perintah Allah untuk melakukan ibadah benar. Bagaimana? Wa tawasaw bil sabr. Lakukan ibadah, sabar. Ini baru zikir la ilaha illallah, semua dah cabut lari, tak sabar. Nah ini kita. Sabarlah ketika mana di depan Allah. Ke sahabat yang dirahmati Allah, moga-moga jadi renungan, mohon ampun dan maaf kerananya saya ini orangnya kasar, Pak. Sebab saya bukan orang halus. Orang halus duduk di perkampungan halus. Biasa orang sebut apa? Orang bunian. Orang halus tuh biasa orang bunian. Jadi saya orang kasar. Apa boleh buat, cakap pun kasar aja, belasah sajalah labu. Paham tak paham, kau punya pasal. Pokok pangkalnya renung, pikirkan. Nah pura-pura kata-kata lahir batin awal akhir, Pak. Ya, mohon ampun saya. Sempena Ramadan, mohon keampunan. Moga Allah ampuni dosa kita. Dunia akhirat kita mudah. Jangan lupa dengan baginda Rasulullah. Ya, mudah-mudahan, ayo kita beristighfar sama-sama. Moga-moga Allah ampuni. Karenanya istighfar ini dah jarang orang nak lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wahai Ali, bacalah istighfar ini. Umpama kamu melakukan ibadah 1000 tahun. Maka Rasulullah ajarkan Sayyidina Ali, bagaimana? Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdin walimin la yamliku li nafsihi dara wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Bin Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashhadu bi annaka antal ahadi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabika Muhammad nabiyyi rahmah ya sayyidi ya Muhammad inna atawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fil qada'i li kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Syafi ya Kafi ya Mu'afi ya Arhamar Rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafara lahu lana wa lahum bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في شعبنا وبالغنا في رمضان. اللهم أعوذ بك من البراس والذنون والززام ومن سيء الأسقام. ربنا اكشف عنا عذاب إنا مؤمنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار عزيز غفر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ينبعنا شك ولا مطرود ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسنين مقاصرنا لأملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.